Allah jadikan kita sebagai asbab untuk beri kesedaran kepada kita, meningkatkan darjat dan keimanan kita, dan juga memberikan kesedaran. Dan bukan kita saja diuji, orang yang sedang tidak diuji, yang tidak ditimpa musibah itu juga sedang diuji. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua followers keluarga. Kembali lagi kita dalam Keluarga Talk bersama saya lagi Azira. Pada tahun baru ni alhamdulillah dapat juga kita berjumpa lagi di tahun baru. Selamat tahun baru semua. Okay, so untuk Keluarga Talk hari ini, sebelum saya bagi tahu apa tajuk kita, saya nak ingatkan kepada semua yang ada dekat rumah yang menonton ni, yang mana belum lagi follow kita punya social media. Kita ada di Facebook, di Instagram, follow kita, subscribe kita di YouTube dan juga di TikTok, okay? So jangan lupa tekan semua benda tu nanti lepas kita punya video ni, okay? Alright, so bersama kita hari ni ada seorang doktor di sebelah saya. So saya rasa kita perkenalkan dululah doktor sebelum kita bagi tahu topik apa kita hari ni, betul doktor? Ya, insyaAllah. Okay, so bersama kita ada Dr. Tengku Asmadi ataupun doktor boleh perkenalkan diri, doktor dari mana apa semua, okay? Okey, baik. Saya rasa ramai juga dah yang mungkin kenal saya sebelum ini, Dr. Haji Tengku Asmadi, dan saya merupakan salah seorang perunding motivasi. Dan saya ada syarikat motivasi saya sendiri iaitu MAP Training and Consultancy Sendirian Berhad yang telah pun beroperasi sejak tahun 1995 lagi, dan kemunculan pertama saya di media, di TV pada tahun 2000, dan sekarang dah 2022, bermakna dah masuk 22 tahun ya saya menyumbang idea, pandangan di kaca-kaca televisyen, di radio, di majalah. InsyaAllah kalau dalam masa yang sama juga saya adalah merupakan pengerusi pengurusi kelab NGO Kadim Malaysia, iaitu Kelab Anak Darul Iman Malaysia, dan juga dalam masa yang sama saya juga aktif dalam pelbagai aktiviti-aktiviti kemasyarakatan dan sangat aktif di media sosial, terutamanya saya ada page saya sendiri, boleh cari nanti Dr. Tengku Asmadi. Kalau jumpa page yang lebih daripada 600,000 followers tu saya lah. Yang kurang daripada itu adalah merupakan page samaran kepada saya. Jangan salah follow. Alright, okay. So lama jugalah doktor, 1995. Waktu tu saya baru setahun doktor. Aduh, kadang-kadang kita tak terasa masa berjalan begitu pantas, sebab waktu saya mula berkecimpung dulu dalam bidang motivasi ini, usia saya lebih kurang nak masuk 29 tahun, dan saya bermula dengan program-program untuk pelajar-pelajar, diikuti dengan keibubapaan, keusahawanan dan juga program-program pekerja, dan hari ini dah lebih 400,000 orang anak-anak yang telah menyertai program-program motivasi saya, dan mereka semuanya dah bekerja, dah berkahwin, dah ada anak, dan malah dah ada yang join program saya merupakan generasi kedua kepada ibu bapa mereka. Jadi alhamdulillah lah, itu antara saya harap, dan ramai-ramai itu berlakulah satu sumbang jariah kepada saya apabila saya tidak ada lagi di muka bumi Allah ini. InsyaAllah. Okay, tak. Alright, so untuk tahun baru ni kita masuk pada topik kita hari ni. Kita dikejutkan dengan satu bencana pada penghujung penghujung tahun lalu dan awal tahun ni kita dikejutkan dengan bencana banjir, doktor. So hari ni mengikut pada situasi sekarang ni, so topik kita pun mengikutlah kepada situasi yang masih lagi teruk sekarang ni, kawasan banjirnya. Walaupun ada kawasan yang dah reda, dia pergi ke tempat lain pula banjirnya kan. Jadi harapkan siapa yang masih lagi terjejar ke banjir, sekarang ni rasanya Johor yang kena kan, belah sana pula. So semoga dipermudahkan. Alright, so bila kita cakap pasal banjir ni,
terutamanya bagi yang first time ataupun dah banyak kali dah kena banjir, mestilah ada perasaan trauma ataupun emosi tak stabil. Disebabkan yelah, tutup tak sangka pula rumah boleh naik air kan, daripada tak pernah langsung naik tiba-tiba naik. So dia boleh buatkan trauma. Saya ni pun yang kat Shah Alam pun walaupun rumah saya tak kena, tapi saya pun bila dengar guruh terjaga. Macam tu. Jadi trauma macam tu pula. Kalau saya jadi trauma macam tu. Dengar guruh je, ya Allah macam mana ni takut hujan. Macam kawasan doktor hujan. Banjir tak? Saya di kawasan Hulu Langat dan memang kawasan yang terkena musibah banjir yang dahsyat pada baru-baru ni. Cuma saya agak bernasib baik sebab rumah saya ni berada di kawasan yang lebih tinggi. Jadi kalaulah rumah saya ni, kawasan rumah saya ni, kalau rumah saya banjir, bermakna seluruh kawasan ceras banjir. Ceras akan banjir kalau kawasan rumah saya, sebab saya di atas bukit sikit, jadi memang di dataran yang lebih tinggi lah. Kalau rumah saya banjir makna satu ceras banjir. Tu dia. Tapi sekarang di kawasan bawah sikit lah, di itu kawasan Hulu Langat sampai ke Sungai Lui ya, yang mana pada ketika itu apabila Shah Alam kena banjir, saya terlibat dalam antara mangsa yang terperangkap di Shah Alam pada ketika itu. Sebab pada ketika itu saya ada Kongres Tib Nabawi di Sirim pada hari Sabtu tu, dan pada ketika itu program tu dirasmikan oleh Menteri Agama kita, dan saya sudah masa pergi tak banjir, jadi perjalanan lancar. Tapi saya dah dengar dewan, apabila saya kata kenapa dewan kosong, jadi mereka kata ramai terperangkap dalam banjir. Jadi program yang patut tamat jam 5 saya keluar awal, pukul 2.30 saya dah keluar untuk pulang balik ke Kuala Lumpur dengan harapan dapat keluar. Rupanya dah tak dapat dah. 7-8 jam saya terperangkap dalam kereta dan tak dapat nak keluar, dan saya pun cuma saya ni ada satu perangai yang menyelamatkan saya, iaitu saya sentiasa ada satu beg kecil, dalamnya ada kain pelikat, ada baju selai, ada seluar selai, ada pakaian dalam, bukan pakaian dalam orang perempuan kan, spender kan, dan ada ubat gigi, berus gigi. Jadi saya memang ke mana-mana saya pergi dalam kereta saya akan letak barang tu. Jadi itulah penyelamat saya untuk satu malam tu, dan alhamdulillah pada keesokan harinya dapat berita bahawa ada jalan yang boleh dilalui, maka saya cepat-cepat keluar jam 10 pagi, dan sebab selepas 10 pagi tu mereka yang lain terperangkap semula. Jadi itulah, jadi adalah pengalaman terperangkap, tapi terlalu kecil sedikit sangatlah pengalaman tu kalau nak dibandingkan dengan apa mangsa-mangsa yang berdepan dengan bencana ni kan. Pengalaman tu terlalu kecil, malu pun nak cerita kan. Nak kata sebagai musibah pun malu dah, segan kan. Bukan musibah pun, cuma satu ujian kecil je Allah beri pada saya pada ketika itu. Betul-betul. Betul lah, sebab dia jangan bila dah stuck dekat banjir tu, memang dah tak boleh buat apa lah. Kalau nak redah takut kereta rosak kan. Jadinya ini yang baru kalau yang transport yang macam orang pergi bekerja. Yang rumah tu lagilah kan, yang terkesan dengan harta benda. Betul. Ada pula selain harta benda, kita juga dengar berita-berita yang sedih, ada yang kehilangan orang yang tersayang disebabkan banjir kan. Ada yang ditemui dalam kereta, ada yang lepas surut baru jumpa kan. So ada juga yang waktu genting-genting ni nak bersalin pun ada juga, hampir lemas pun ada. Semua benda ni bagi trauma dekat individu tersebut yang terkena, yang terkesan kan. Jadi macam mana tu doktor untuk kita atasi kesan trauma tu untuk individu tu? Boleh doktor bagi? Kita beginilah ya, kita kena banjir, memang betul kita kena musibah. Tetapi kita kena faham apa-apa pertama sekali sebelum kita pergi kepada sudut motivasi, psikologi dan sebagainya, kita kena kembali kepada Allah dulu. Kita kena kembali kepada Allah dulu, kepada Tuhan, kepada Allah ya. Sebab apa? Sebab semuanya perkara yang berlaku dalam hidup kita, sama ada perkara itu baik ataupun perkara itu buruk, di mata dan penilaian kita, kita terjemahkannya sebagai buruk, tetapi apa juga berlaku sebenarnya pada Allah, semuanya baik berlaku. Allah buat apa pun kita kena faham satu. Jadi kita kena betulkan yang pertama sekali kita kena betulkan mindset kita, kita kena meletakkan sangkaan kita kepada Allah dengan tepat.
Jangan kita mempunyai sangkaan yang salah terhadap Allah. Sebab tidak ada sesuatu yang berlaku itu di luar pengetahuan dan di luar perancangan Allah. Kan? Jadi kalau kita ditimpa ujian, kita ditimpa musibah, apa sahaja yang berlaku ke atas kita, ya, kita kena faham kita adalah insan-insan yang dipilih oleh Allah untuk berdepan dengan bencana itu. Kan? Dan kalau kita lihat memanglah kita kata bencana banjir itu membawa banyak kemusnahan. Cuba kita bandingkan dulu. Dia kena ada perbandingan sebab otak kita ni bila kita ada perbandingan baru kita rasa syukur. Kan? Bila kita ada perbandingan baru ada syukur. Kalau tak ada perbandingan kita kadang-kadang lupa untuk bersyukur. Contoh misalnya orang mungkin sedih, ya kan, sebab dia miskin, sebab dia apa nak berjalan pun tak ada kasut, jalan pun kaki ayam, kan, jadi anak-anak berjalan pun tak pakai kasut, kaki ayam, mungkin kita rasa sedih. Tetapi bagaimana apabila tiba-tiba kita lihat orang yang tidak ada kaki? Betul. Jadi bila kita tengok saja orang tidak ada kaki, maka di situ kita akan rasa syukur. Syukur itu akan datang apabila, ya Allah, sekurang-kurangnya ya ada orang yang sebenarnya kita taklah seperti mana orang yang ditimpa dengan ujian yang lebih besar lagi. Di situ kita datang rasa kesedaran, kan, kita kembali kepada Tuhan, kita kembali kepada rasa syukur. Misalnya kepada mereka yang kehilangan nyawa, memang dia satu benda yang kita akan rasa trauma, kita akan rasa sedih. Siapa tak sedih kehilangan orang tersayang? Tetapi bagaimana kita nak timbul rasa redha? Ini macam mana kita nak timbul rasa redha pada Tuhan? Cuba kita lihat dan kembali, apakah perasaan seorang bapa apabila dalam kenderaannya isterinya bersama dengan 8 orang anak-anaknya mati di depan matanya sekelip mata, digilis oleh trailer. Kita ambil keadaan macam tu. Apakah perasaannya seorang bapa depan mata dia? Kan? Digilis. Ya Allah, saya ada 9 orang anak. Saya ada 9 orang anak. Jadi kisah ini sangat tersentuh kepada saya. Sebab saya duk fikirkan, saya ada 9 anak, bagaimana perasaan seorang bapa, saya, kalau tiba-tiba depan mata saya 8 diambil Allah serentak, dan termasuk isteri diambil sekali. Kan? Bagaimana perasaan kita? Di situlah bila kita tengok, maka kita akan datang rasa hidup bertuhan ni, kita akan datang rasa syukur, kita akan datang rasa redha. Maka kita akan cepat settle kita punya kegelisahan kita, kekecewaan kita, kesedihan kita, kita akan cepat settle. Jadi di situ sebenarnya cara untuk kita memberikan kekuatan. Maaf. Suara saya punya tekak ni, apa ni? Di situ dia akan beri kekuatan jiwa kepada kita. Okey? Baik. Jadi itu antara perkara yang kita perlu lakukan. Jadi dalam kes banjir, cuba kita lihat dalam kes yang serupa, bagaimana agaknya keadaan orang yang kena tsunami di Aceh pada tahun 10 tahun lepas. Ya, saya tak ingat tahun 2000 berapa ya, saya lupa lah. 2004. Begitu kan. Jadi kita lihat bagaimana air datang dan bukan setakat hanyutkan harta benda, tetapi kehilangan nyawa yang bukan seorang. Okey, bukan seorang tetapi ramai. Jadi cuba kita bayangkan, sekurang-kurangnya kita dikenakan banjir besar tetapi tidak sedahsyat tsunami. Tidak sedahsyat itu. Bermakna di situ kita akan datang rasa syukur sebab Allah beri kita ujian tapi tidak sedahsyat itu. Kan? Jadi oleh sebab itulah bila kita tengok kita dikena musibah, kita tengok bahawa ada orang yang terkena musibah dengan lebih dahsyat lagi. Di situ tujuan saya cerita ni untuk kita kembali kepada hidup bertuhan. Supaya kita kembali kepada bahawa setiap apa yang Allah lakukan itu ada sebab, ada hikmah, ada tujuan, ada sebenarnya pengajaran yang Allah nak berikan kepada kita. Jadi sekurang-kurangnya kita terus akan rasa syukur, akan rasa redha dan akan boleh menerima ujian walaupun saya tahu berat kepada ramai orang, tetapi sekurang-kurangnya terasalah ringan sedikit beban itu bila kita mula membuat satu perbandingan untuk mencari kekuatan dalam jiwa kita itu tadi.
Itu yang pertama sekali yang kita perlu lakukan setiap kali kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi untuk yang ditimpa bencana baru-baru ni, apa persediaan yang perlu mereka lakukan supaya dapat bersedia menghadapi banjir yang akan datang? Tak kiralah yang dah lama ke terkesan dengan banjir ataupun yang baru je kan, first time dalam hidup terkesan dengan banjir tu. Apa pendapat doktor? Apa nasihat doktor? Antara perkara kita kena faham juga, bila kita sebut bencana banjir, memanglah bencana banjir pada kali ini dia agak luar biasa. Sebab biasanya banjir itu hanya berlaku pada 1-2 kawasan sahaja. Dan yang nak turun membantu pun dapat turun membantu dan berfokus. Tetapi kali ini dia berlaku secara luar biasa, kawasan yang tak pernah naik air pun naik air, dan kawasan yang naik air naik lagi sampai ke bumbung dan sebagainya. Jadi ia satu fenomena yang agak luar biasa. Fenomena yang agak luar biasa. Okey, maka ada beberapa perkara yang kita perlu faham. Pertamanya sekali, kalau kita ni memang berada di kawasan yang memang acara banjir ni acara tahunan. Kan, ada kawasan, macam contohlah, saya ni orang kampung seberang Takir di Terengganu. Okey, acara monsun ni musim tengkujuh yang yang merobohkan rumah-rumah di tepi pantai, dan memang acara tahunan. Maknanya tiap-tiap tahun ada ombak besar, akan ada rumah yang dipukul ombak. Dia bukan satu perkara yang tidak dijangka. Setiap tahun akan berlaku. Okey, jadi begitu juga kawasan yang mereka yang duduk di kawasan-kawasan banjir, yang mana setiap tahun adalah merupakan memang setiap tahun akan kena banjir. Sama air naik sedikit atau air naik banyak, itu je beza dia. Jadi oleh sebab itu mereka ini perlu buat persediaan daripada awal, sebab mereka dah sepatutnya jangka bahawa mereka duduk di situ kan. Mungkin bagi mereka yang ada keupayaan, kemampuan untuk berpindah, maka eloklah mula berfikir untuk pindah rumah, duduk di kawasan yang lebih selamat, ya. Untuk tu memanglah kalau kita kata doktor cakap senanglah, doktor ingat nak pindah rumah ni ingat kos dia rendah ke, kan, kami bukan ada duit dan sebagainya. Tak, saya kata kepada mereka yang ada kemampuan, okay, kena ingat balik siapa yang saya pesan tadi kan, apa yang ada kemampuan untuk pindah, maka mulalah cari tempat yang lebih selamat untuk mula kita berhijrah, ya. Sebab kalau tidak, tiap tahun kita kena hadapi dengan keadaan itu. Tetapi bagi mereka yang tidak mampu untuk berhijrah, nak berpindah, kan, tak ada apa, maka kena buat persediaan awal, ya. Dan misalnya di kawasan lonting atap kita tu perkukuhkan, okay, kita bukan letak di shielding tu, lonting kita tu bukan rumah kita, lonting kita tu kita dah mula buat tempat yang mana perpindahan untuk fasa yang awal. Maknanya tadi jika berlaku sesuatu, mungkin kita boleh buat lantai, kita punya lonting atas tu buat lantai, bukan buat setakat ceiling pakai apa tu, dia pakai apa board apa yang nipis tu kan, yang mana bila pijak boleh prap jereluh tu kan. Tak, kita buat dengan lantai yang kukuh. Maknanya kita dah prepare dah. Maknanya kalau bawah naik, kita ada anak tangga untuk kita naik ke atas. Macam rumah-rumah orang putih kan, rumah orang putih dia ada lonting dia boleh jadikan store, tempat letak barang lah apa semua kan. Jadi kita mungkin kawasan-kawasan ni dah mula kena fikirkanlah, buatkan lantai, letakkan lampu lampu yang boleh kita pakai bateri dekat atas dan sebagainya, ya, dan letakkan apa ni, mungkin sedikit makanan kering ke apa saja yang boleh kita letak dekat atas tu untuk beberapa hari. Sebab biasanya apabila kita datang saja bencana banjir, mungkin kita macam baru-baru ni lah, mungkin 2-3 hari kita putus bekalan makanan dan minuman kan. Jadi oleh sebab itu, kalau kita tahu kita ni dalam keadaan yang sebegitu, maka kita
buat rumah kita tu mula buat macam tu bagi mereka yang ada shieling lah kan, yang ada atap lah, ada shieling, buat macam tu supaya lepas pada ni apa-apa naik ke loteng dulu, kan, naik ke loteng dulu, dan daripada loteng tu pula boleh naik ke atap, boleh buka naik ke atap pula misalnya kan. Maknanya ini adalah persediaan sebab kita tahu bahawa tempat kita tu setiap tahun memang banjir, cuma ketinggian banjir itu saja tak macam mana. Dan dokumen-dokumen penting kita kan, pastikan dokumen-dokumen penting yang kita ada, kita dah daripada sekarang simpan elok-elok semua dokumen-dokumen penting, kita punya dokumen IC kita dengan kita lah, tapi dokumen-dokumen lain lah kan, sijil nikah, sijil apa geran-geran yang perlu, pasport dan sebagainya tu letakkan dalam satu plastik, bekas plastik yang kedap air, maknanya tak masuk air kan, tak masuk air, dan letak di tempat yang kita mudah capai kan, mudah capai. Dan kalau mudah capai, maknanya tadi kalau kita nak kita capai yang tu, bawa naik bersama kita, bawa bersama kita dulu. Kan maknanya dokumen penting itulah antara perkara yang perlu kita selamatkan. Kalau kita tengok setakat periuk, belanga, kerusi, meja, perabot tu, benda tu bukan fikir perkara penting untuk diselamatkan. Benda tu insya-Allah kalau lepas tu kita ada duit, kita boleh beli balik dikit-dikit kan. Tapi yang dokumen-dokumen penting tu kita kena letakkan. Jadi kalau begitu, kalau berlaku apa-apa, sekurang-kurangnya kita boleh naik ke loteng dulu, tengok air, paras air naik setakat mana, dan kita ada bekalan air mineral, ada bekalan makanan-makanan ringan kat situ untuk kita bertahan 2, 3, 4 hari. Kan sementara nak menunggu bantuan tiba. Kan jadi itu satu benda lah, kecuali kalau air sampai ke bumbung pun sampai. Itu nak kena naik ke bumbung pula. Kan. Jadi itu adalah kira terpaksa reda lah naik ke bumbung. Cuma sekurang-kurangnya kita dah ada plan A kita, kan, sebelum kita pergi pada plan B kita dah ada plan A. Dan kalau bagi mereka yang memang kawasan tu memang sentiasa naik air kan, kita sepatutnya dah mula dekat rumah tu ada belilah sampan, beli sampan. Dan sampan yang penting boleh kita berakit, boleh kita naik, dan boleh kita selamatkan diri kita, anak-anak kita dan sebagainya. Cari benda-benda macam tu, sebab saya ni orang laut. Saya duduk di kampung laut kan, boleh dikatakan kebanyakan rumah di tempat kampung saya itu ada sampan, kan, ada sampan kan, sebab orang turun ke laut, turun mengair, turun mancing dan sebagainya kan. Jadi benda-benda macam ni, ini persediaan sebenarnya kan, persediaan. Kalau kita duduk di kawasan yang memang sentiasa naik air, maknanya dia sudah menjadi satu keperluan kan, ya. Jadi sebab itulah kalau kita perhatikan juga bencana bagi mereka yang di kawasan yang memang dah dijangkakan, sepatutnya kita lebih bersedia. Dan kita juga sepatutnya kena lebih, di kawasan-kawasan ini kita kena peka dengan ramalan cuaca. Kan, contoh bila diberitahu bahawa hujan akan turun tanpa henti, katakan selama beberapa hari, hujan lebat kata 4-5 hari. Kita pun dah jangka kalau hujan lebat kawasan kita ni, kalau 2 hari 2 malam hujan lebat, air akan naik. Jadi kalau dah dapat sebegitu, awal-awal lagi kita kena alih kenderaan kita, duduk hantar ke tempat tinggi. Awal-awal lagi. Contoh adik-adik ipar saya di kawasan Shah Alam hari itu, apabila dia dapat berita bahawa kawasan berdekatan dah mula naik air, mereka dah mula bawa kenderaan mereka naik ke tempat tinggi. Akan parking di kawasan yang tempat tinggi. Akan selamatkan harta benda yang boleh diselamatkan. Ya, maka ketika itu mereka sekurang-kurangnya taklah kehilangan harta tu terlalu besar sangat kan. Jadi itu antara perkara yang boleh dilakukan. Okey, cuma bagi mereka yang tak pernah jangka, ini yang terkejut ni. Tengok-tengok orang dah jerit kan, tengok-tengok orang dah jerit, air dah naik paras pinggang contoh misalnya kan. Tengok semua barang dalam rumah dah terapung apa semua kan. Sebab tu ketika itu tak ada perancangan, tak ada apa, maka apa yang paling penting kita selamatkan nyawa dulu. Selamatkan nyawa, dan kalau boleh capai dokumen penting, letak kat satu backpack kita, sangkut kat belakang tu, pergi selamatkan nyawa dulu. Kan, pergi kalau ke rumah jiran ke ataupun rumah kita, naik terus ke tempat yang lebih tinggi. Sebab apa? Nyawa itu adalah lebih penting. Sebab itu saya sarankan kalau kita ni di rumah kan, kita kena ada, kalau orang dia ada first aid kit kan, first aid kit tu
Kalau berlaku apa-apa kejutan, dia ada first aid kit, bantuan awal kan, itu satu. Dan dalam rumah juga dia ada penyembur. Kalau berlaku kebakaran kan, kita ada penyembur yang tu kan. Maknanya kita kan, itu adalah kenapa kita perlu ada benda-benda macam tu, sebab untuk kalau musibah kebakaran, dalam masa yang sama dalam rumah kita kena ada pelampung. Mulai hari ni rumah-rumah kita ni kena ada pelampung. Sekurang-kurangnya life jacket untuk anak-anak kita. Kita ada anak kecil. Kan kita tahu kita duduk di kawasan yang lebih rendah daripada yang lain. Walaupun kita tak pernah kena banjir. Tetapi dalam rumah sediakanlah pelampung. Sediakan pelampung. Kalau katakan tiba-tiba berlaku yang mana rumah kita dihanyut terus. Kan nak dihanyut terus. Jadi apa-apa kita dah ada pelampung, kita dah pakai anak kita pelampung, dah pakai isteri kita pelampung, kita pun dah ada jaket pelampung ni, pakai jaket yang pelampung ni, ambil duit sikit, letak je dalam store tu. Letak aja dalam store. Seperti mana orang kalau kita nak naik boat ada dia punya life jacket kan, pakai life jacket tu, letak dalam rumah mesti ada life jacket. Kan letak aja dalam rumah. Jadi kalau kata apa-apa berlaku, pertama pakaikan life jacket dulu kepada anak-anak beranak kita. Kita ada 5 orang, 5 life jacket ada. Kan? Jadi life jacket itu perlu ada. Jadi sekurang-kurangnya apa-apa berlaku kita selamat. Kita selamat. Ya, kita tak adalah kita kalau dia hanyut air sekalipun dia tak tenggelam. Okey, kita timbul. Jadi itu perkara yang saya nampak perlu adalah di rumah. Yang kadang-kadang orang tak terfikir tentang benda tu. Kan orang tak terfikir, orang fikir aku tak kena. Sebab kita bercakap tentang pencegahan awal. Jadi bila kita pencegahan awal, kita kena ada benda-benda yang boleh membantu kita secara tiba-tiba seperti yang saya katakan itu. InsyaAllah kalau selepas ni saya pun walaupun rumah di tempat tinggi pun kadang-kadang terfikir juga ni. Kan? Saya kata isteri saya kata nampak gaya rumah ni kena ada life jacket, semua orang boleh pakai. Kalau ada 10 orang kena ada lah 10 life jacket, letak je lah dalam store kita tu. Kan tak apa kan, simpan je dalam store tu kan, itu mereput kan. Tapi kalau kebetulan kita ada keperluan, masa tu kita dah bersedia. Jadi itu yang kita kena adalah antara selain daripada penyembur untuk kita panggil entah yang fire yang pemadam atau pemadam api yang perlu ada, selain daripada first aid kit yang perlu ada dalam rumah untuk ubat-ubatan. Jadi ubat-ubatan pun sama kan, bagi orang yang sakit, yang perlukan ubat, yang macam orang sakit jantung dan sebagainya, ubat kena berada di sisi dia dalam bekas yang juga kalis air. Ya, jangan bekas yang masuk air. Mana bekas yang kalis air. Maknanya kita ubat apa-apa kita buat selamatkan ubat kita bersama-sama dengan kita, sebab kita perlukan ubat itu kan. Jadi itu antara perkara yang saya rasa boleh kita lakukan untuk memastikan kalau berlaku sesuatu di masa akan datang, sekurang-kurangnya kita tidak berlaku kehilangan nyawa. Okay, so panjang explanation daripada doktor. So yang mana yang penting tu boleh ambil lepas ni, boleh list apa yang doktor cakap tadi, buat take note, lepas ni boleh pergi cari. Dan juga kalau boleh sebab rata-rata kata tak sempat nak ambil dokumen apa semua kan. Saya ada perasan tengok baca komen apa semua kan. Jadi apa salahnya kita mulai sekarang yang mana yang sijil-sijil penting ke apa ke letak satu tempat betul-betul. Even pun tak jadi banjir ke, tak jadi apa ke, kita tak tahu bila boleh banjir, bila rumah kita boleh terbakar ke apa ke. So dokumen-dokumen tu dah ada satu tempat. Memang waktu kita cemas kita mungkin akan terlupa untuk ambil, tapi at least benda tu ada sekali dan kalau kita ingat kita sempat ambil, kita boleh ambil kan. Dan macam doktor kata tadi lah, boleh letak dekat dalam bekas kalis air ke kan. Kan. So tak adalah macam waktu tu lah kita keluar kabut, mana simpan benda ni, mana simpan benda tu kan. Benda-benda penting situ lah kita kena asingkan dari awal lagi. Kiranya untuk sebelum berlakunya sebarang bencana. Okay. So itulah. Nak kata pasal dokumen ni pun satu hal juga, bila dah reda banjir, dah mengemas-ngemas ni kan. So apa yang perlu paling utama sekali lah untuk mangsa-mangsa banjir ni perlu buat doktor? Diorang perlu uruskan untuk claim insurans ke ataupun
apa kan ada orang macam boleh claim kalau kereta terlibat banjir ataupun ada orang macam kalau terlibat tiba-tiba memang maklumat diri dah hilang, so apa yang perlu utama sekali untuk diorang buat? Okey, apabila dah settle dan sebagainya, biasanya orang akan cuba untuk kemas rumahnya dululah. Memang apabila mereka dipindahkan di kawasan sementara, pemindahan sementara, mereka duduk di situ, diberikan bantuan makan minum dan sebagainya, dan mungkin dokumen-dokumen tak ada kan, dokumen-dokumen tak ada. Sebab kenapa dokumen-dokumen tu tidak ada? Mungkin dokumen-dokumen tu hilang. Jadi oleh sebab itu, apabila balik ke rumah, kalau nak pergi buat dokumen dulu pun kepala runsing, kan, hati runsing, teringat rumah dan sebagainya. Pada saya, dokumen tu bolehlah tangguhkan seketika. Settlekanlah rumah tu dulu, bersihkan dulu rumah tu supaya hati senang nak balik dekat rumah, nak tidur, walaupun beralaskan mungkin tikar sahaja duduknya, tidurnya, tak apa. Itu kita redha dah, kita kehilangan tu kita redha, maka kita bersihkan rumah dulu, supaya nanti kalau ada bantuan makanan datang ke apa tu, mudahlah orang nak bantu. Dan insya-Allah kan, kalau kita tengok misi bantuan banjir pun, mereka yang datang, ada yang datang dengan misi untuk membantu kerja-kerja pembersihan. Sebab ialah mereka ni faham tuan rumah tu penat kan, jadi letih, tertekan, trauma. Jadi mungkin nak bersih tu satu benda yang beban pada mereka jugalah. Jadi oleh sebab itu, apa yang boleh dilakukan oleh mereka ni, mereka mengharap orang datang tolong. Jadi bila kita datang tolong, perkara pertama yang kita kena lakukan juga, jangan main ikut suka hati kita je. Buang barang-barang dalam rumah yang kena berlumpur dan sebagainya tu. Kan, ada saya tengok dengar rungutan kemasa banjir, dia kata kalau ya pun tanyalah dulu, makcik, barang ni nak pakai lagi tak? Kalau tak pakai lagi, boleh dibersihkan, pinggan ni dah serepih ni, nak lagi tak? Sebab kita tak tahu kemampuan orang-orang kampung ni, kadang-kadang nak beli pinggan baru pun tak ada duit kan. Jadi oleh sebab itu, tanya, jangan kita pergi sebagai orang yang membantu ni, kita main ikut suka kita je, kita campak barang, kita buang barang, kita longgok barang kan. Jadi tak apa, tanya. Okey, kemudian bila dah settle, dah bersih rumah, apa semua dah boleh masuk, bantuan makanan pun datang dan sebagainya, maka kalau dah boleh settle, semua orang dah settle elok dah, maka mulalah pergi buat dokumen baru, memperbaharui dokumen. Sebab untuk kita buat proses-proses seterusnya, misalnya nak claim insurans lah, nak claim itu, claim ini, dia perlukan dokumen rasmi kita kan. Jadi oleh sebab itu, buat dokumen rasmi dulu kan. Lepas buat dokumen rasmi, saya pun percaya pejabat-pejabat pendaftaran dan sebagainya, kalau kita kata kita adalah mangsa banjir, mereka akan mempercepatkan proses untuk kita dapat dokumen rasmi itu, sebab mungkin kita nak perlukannya untuk claim dan sebagainya. Jadi buat dokumen rasmi dulu, dan kita tengok mana yang kita boleh claim, kita claim lah kan. Maka mana yang kita tak boleh nak claim tu, kita redha nak buat macam mana kan. Sebab bila kita tengok bagi mereka yang ambil insurans misalnya, dia ada benda yang boleh claim bencana, ada yang tak cover bila bencana. Jadi kita kena tengok polisi kita dan sebagainya. Tapi yang paling penting, utamakan dokumen rasmi kita dan keluarga kita, supaya kita dapat dokumen yang baru, ya, insya-Allah. Dan dalam masa yang sama juga, kadang-kadang bukan kita sahaja, anak-anak pun ada yang kehilangan kita panggil ni buku-buku kan. Anak-anak terutama mereka yang nak ada exam, nak ada peperiksaan SPM, ya, buku hilang, nota hilang dan sebagainya semua hilang. Dan di sini
kena cepat maklum kepada cikgu-cikgu, kepada kawan-kawan, minta mereka tolong photostat kan nota-nota, lepas tu berikan buku-buku untuk anak-anak kita mula kembali belajar dan sebagainya. Dan memanglah satu tekanan sebab nota orang tak sama dengan nota sendiri. Kan kita salin nota, kita tahu apa kita buat, ni semua hanyut semua kan, kita nak kena buat nota balik. Tetapi insya-Allah anggaplah kita sebagai satu proses ulang kaji semula. Kan sebab dulu kita buat nota-nota kita tu sebab kita belajar. Jadi kalau kita nak ada exam, kita nak kena belajar balik kan. Jadi buat ajalah nota-nota baru, anggaplah itu sebagai satu proses. Sekurang-kurangnya kita dah mengulang kaji semula dan bersedia untuk berdepan dengan pelajaran, exam kita dan sebagainya. Jadi jangan kita rasa resah sebab kadang-kadang keresahan itu, kebimbangan anak-anak nak exam, bila dia resah, maka keresahan itu melampau-lampau dan mengganggu fokus mereka. Dan mereka menyalah-nyalahkan, tak tahu nak menyalahkan siapa, tetapi menyalah-nyalahkan. Kata hilang habis nota dan sebagainya, macam mana dia nak skor A. Hilang habis nota, macam mana dia nak belajar. Menyalahkan keadaan. Jadi oleh sebab itu, jangan menyalahkan keadaan. Kita ambil saja itu sebagai satu perkara. Apa hikmah dia? Kita kena cari hikmah. Hikmahnya, maknanya kita, Allah nak, kita dah pernah belajar. Kali ni kita ulang kaji awal. Sebab kita tahu, kita ada 3 bulan lagi nak SPM. Maka maknanya aku kena bersedia daripada sekarang. Ada orang mungkin tinggal 1-2 bulan. Aku dari sekarang aku kena bersedia buat balik nota-nota, belajar balik dan tak ada masalah kan. Dan insya-Allah cikgu-cikgu, kawan-kawan pun ramai yang nak membantu kita ya. Jadi jangan terlalu fokus kepada apa yang hilang, tetapi kita lihat kepada apa yang kita mampu lakukan untuk dapat balik, buat balik nota-nota kita dan sebagainya. Alright. Okay, doktor. Okey, doktor masuk kepada anak-anak yang hilang nota apa semua kan. Jadi ada tak penambahan sikit kalau dari segi ibu bapa tu sendiri, ada tak apa-apa yang boleh ibu bapa buat untuk naikkan balik semangat? Yelah, nak lagi siapa yang first time trauma macam ni kan. Dah lah buku hilang, lepas tu penat kemas rumah, tu macam mood pun dah hilang apa semua. Jadi ada tak nasihat yang ibu bapa, even pun ibu bapa pun sendiri dah trauma, nak naikkan balik semangat anak-anak tu juga. So apa yang boleh ibu bapa boleh buat? Apa yang boleh ibu bapa lakukan ialah menunjukkan yang kita ni faham keadaan anak. Satu, kita faham tekanan yang dia lalui, kita faham kehilangan yang dia lalui, hadapi, kita faham apa yang dia perlu lakukan, itu banyak perkara yang baru yang dia perlu lakukan. Kita kena memahami dia dulu, itu satu. Yang kedua, kita menyatakan dengan jelas bahawa kita tak kisah pun sama ada dia dapat A ke, tak dapat A ke, masuk universiti ke, tak masuk universiti ke, sebab kita percaya bahawa Allah timpakan musibah itu pasti ada sebabnya yang lebih baik. Kan? Jadi kita percaya, cakap kat dia, rezeki insya-Allah Allah dah atur. Kan? Kita sebagai ibu bapa ni, kita kata insya-Allah, mak tak kisah, mak nak kamu fokus, buat yang terbaik, dan mak tak kisah pun apa keputusan. Jangan bimbanglah. Mak nak tengok kamu betul-betul usaha saja. Usaha betul-betul, fokus takat yang mampu, mak redha dah kata. Kan? Kalau kata tiba-tiba result tak dapat seperti mana yang dijangkakan, tak apa, Allah ada. Sebab yang mendatangkan musibah ni adalah Allah. Allah tahu apa yang terbaik untuk masa depan kamu. Jadi kita menyatakan bahawa kita jangan tambah beban. Kan, jangan ada pula kita kata, mak sekarang ni kita dalam kesusahan, yang boleh selamatkan keadaan kita adalah kejayaan kamu. Jadi kamu kena belajar betul-betul, kali ni kamu kena dapat semua A. Kawan tu dah hilang nota, mak letak pula nak semua A kan. Kamu kena masuk universiti baru boleh selamatkan kehidupan keluarga. Jangan kita sekali berikan tekanan yang tidak perlu. Cakap saja yang kita memahaminya, kita menerima apa saja, apa yang kita nak tengok dia usaha yang terbaik. Dan kita doakan dia, ya, kita beri dorongan, kita kata tak apa akak boleh, tak apa akak insya-Allah Allah bantu, tak apa akak insya-Allah ramai yang nak tolong. Jadi kita sentiasa berikan kata-kata yang baik, kata-kata yang positif kepada anak-anak kita, berikan harapan, dan walaupun kita sendiri pun sebenarnya terkesan dan trauma dan kita sendiri pun stres yang sangat, tapi bila kita dengan anak, kita kena tutup kebimbangan kita. Kita kena sorok kebimbangan kita. Kita jangan ceritakan kebimbangan kita yang sebab anak-anak terlalu kecil untuk memikul beban itu.
Jadi kita jangan beri beban itu kepada anak-anak, kita berikan harapan, kita beri kata-kata yang baik, kita berikan doa-doa yang baik, kita berikan dia keyakinan dan kepercayaan bahawa di sebalik ini semua hanyalah satu ujian kecil sahaja. Katakan ini ujian kecil je kak, kan kita setakat kehilangan harta benda, kan ujian kecil aja ni, insya-Allah akak boleh, kan satu hari nanti ya akak akan lebih menghargai tentang kehidupan. Jadi kita sentiasa bagi dia semangat. Walaupun sebenarnya kita pun sebenarnya tak berapa nak bersemangat. Tapi jangan tunjuk. Kan jangan tunjuk dengan anak. Biar anak tu nampak kehebatan, sisi hebat kita. Jangan anak tu nampak sisi lemah kita. Ya, insya-Allah. Alright, so siapa yang terkesan dengan banjir tu, yang tengah tengok video kita sekarang ni, boleh ambil tips apa yang doktor share, okay? Dan juga yang mana tengah tengok juga boleh share video ni supaya bukan kita je yang dapat ilmu apa yang doktor sampaikan hari ni, tapi orang lain pun dapat ilmunya. Okay doktor, kita ada saya ada baca juga macam pihak kerajaan ada macam sediakan lah untuk buat kaunseling kan untuk mangsa-mangsa banjir ni yang betul-betul trauma. So nak tanya pendapat doktor jugalah, relevan lagi ke untuk kita untuk masa-masa banjir ni untuk dapatkan khidmat kaunseling ataupun kiranya yelah bagi yang kehilangan harta benda ataupun yang paling berat sekali iaitu kehilangan ahli keluarga. Macam mana doktor? Baik, terapi dan kaunseling diperlukan sekiranya kita sedar bahawa kita berdepan dengan stres, depresi ataupun trauma yang mengganggu fungsi hidup kita. Kan, maknanya kita dah tak boleh nak bekerja, kita dah tak boleh nak jumpa orang, kita dah mula tak boleh nak bercakap, kan kita mula hilang keyakinan, kita mula rasa seolah hidup ini tidak ada makna dan macam-macam lagi, maka mereka ini perlu dapatkan khidmat terapi dan juga kaunseling untuk mereka kembali ke pangkal jalan, kembali menyedari bahawa setiap ujian yang Allah datangkan, musibah yang Allah datangkan itu bukannya permanen, kekal. Kan sebenarnya bukan kekal, tetapi ia datang dan pergi, dan biasanya apabila kita cepat menyedari bahawa apa yang dah berlaku tidak ada apa yang boleh kita lakukan, yang hilang, yang pergi, yang tak ada, maknanya tadi tak ada apa yang boleh kita lakukan, tetapi yang depan ni, yang kita nak berdepan dengan kehidupan kita, anak-anak kita yang masih ada untuk kita besarkan. Jadi kita kena fokus cepat kepada pergi ke depan. Jadi oleh sebab itu, kalau kita rasa tekanan itu keterlaluan, trauma sampai bawa kepada mimpi ataupun berhalusinasi misalnya kan, maka perlulah datang kepada sesi kaunseling dan terapi bagi memastikan kita dapat balik fungsi hidup kita dengan baik, dengan normal, dengan sempurna dan tidak mengganggu kita punya kehidupan. Itu perlu dan kita patut berterima kasih kepada pihak-pihak yang menyediakan sesi-sesi ini, dan rebutlah, jangan kita kata saya tak perlu. Cuba tengok, mungkin kita sebenarnya perlu, cuma kita tak sedar bahawa kita adalah orang yang perlu. Contoh misalnya, contoh adalah orang yang tiba-tiba dia ada orang apabila ditimpa musibah, maka kita akan cepat sedar dan kita mula jadi insan yang lebih baik. Kan kita mula sedar dan kita mula terasa, ya Allah, rupanya aku ni kecil. Ya Allah, rupanya aku ini tidak ada daya upaya. Ya Allah, sebenarnya aku ini tak ada kekuatan pun. Kan, ya Allah, semuanya rupanya adalah hanya pinjaman sahaja. Ini orang yang cepat sedar. Kan dia bahawa dia tak ada apa-apa. Jadi orang-orang mereka ini akan cepat kembali kepada menyedari hakikat bahawa mereka perlu mulakan hidup baru itu tadi. Tetapi ada orang yang tak boleh nak terima, kan, mereka tak boleh terima bahawa mereka ni dikena musibah, sehingga kan mereka akan marah, misalnya bantuan lambat sampai, marah, maki hamun dan sebagainya. Ini adalah satu tekanan sebenarnya yang perlu dikendurkan, sebab kita kena faham orang nak kadang-kadang ketika musibah orang nak masuk pun bukan boleh masuk ramai-ramai, kan, kemudian nak sampai pun bukannya nak bantu kita seorang. Lepas tu ada
orang yang lebih memerlukan bantuan perlu diutamakan. Misalnya ibu yang nak bersalin perlu dibantu dulu. Misalnya orang tua perlu diberikan bantuan dulu. Orang yang sakit, anak-anak kecil. Jadi ada orang yang tak boleh nak terima. Seolah-olah orang kena datang tolong dia sekarang juga. Kan tak datang. Ini apa ni? Ini adalah orang yang kita rasa kena sabarlah. Kan kena sabar sebab bukan kita seorang yang berdepan dengan masalah, ujian, ramai ni. Kan? Jadi orang yang turun nak membantu mungkin tak cukup tangan juga. Jadi kita janganlah maki, janganlah marah, janganlah hamun, janganlah herdik. Kau ni tak pandai buat kerja ke? Kau ni lembat buat kerja. Jangan. Mereka juga manusia yang ada hati dan perasaan. Kita jangan jadi orang yang nampak seolah-olah tidak mampu nak reda dengan ujian yang Allah jatuhkan kepada kita. Sampaikan kepada, saya tengok kan, ada yang marah-marah dekat Facebook, dekat media sosial. Marah. Dia kata apa? Engkau ni boleh senang-senang saja kan. Seronok-seronok kan. Kau tahu tak bila dia tengok orang ada majlis seronok-seronok kan, dia marah kan. Kami ni tahu tak, kami ni jadi sedang dalam keadaan bencana, kami dalam keadaan sedih. Kau pergi seronok-seronok. Betul. Kita kena faham, ada orang ada majlis, ada orang ada perkara hidup masing-masing. Jadi kita jangan tengok orang kita rasa tak patut dia nak berseronok kerana kita ditimpa musibah. Itu kehidupan dia, ini kehidupan kita. Jadi kita jangan kita lihat kehidupan orang kita jadi rasa cemburu, sakit hati, nak marah, kan. Itu tanda apa? Itu maknanya kita perlu terapi, kita perlu kaunseling. Kan? Itu tanda-tanda lah tu. Bahawa kita perlu terapi, kita perlu kaunseling supaya kita menyedari bahawa hari ini hari kita, mungkin esok lusa hari orang lain, kan. Sesiapa pun Allah akan uji. Mungkin kita kata kita ujian Allah uji kita besar, kita tak tahu ujian orang lain lagi besar, kan. Kita rasa kita dah teruk tapi kita tak sedar orang lain lagi teruk sebenarnya. Jadi kita berada kembali kepada kesedaran bahawa hidup orang, tetapi apabila orang yang kalau semua orang kena buat musibah, habis siapa nak datang tolong kita? Satu Malaysia ni semua kena musibah. Habis siapa nak datang tolong? Satu dunia ni semua kena musibah. Habis siapa yang nak datang tolong? Tak ada orang lah dapat datang tolong. Semua orang nak kena tolong diri masing-masing. Sebab itu keadaan yang digambarkan apabila datangnya tiupan sangkakala. Apabila datangnya kiamat, tiupan sangkakala, apa berlaku? Tak ada siapa pun boleh tolong sesiapa. Ini keadaan yang Allah nak tunjukkan, kan. Sampaikan ibu ayah pun dah tak fikir anak dah, kan. Sampaikan keadaan macam tu. Jadi sampaikan keadaan semua orang buat hal masing-masing je. Sebab semua orang tak boleh nak tolong sesiapa. Masing-masing nak tolong diri masing-masing je. Itu keadaan yang Allah gambarkan. Jadi apa yang Allah beri dalam bentuk bencana ni kan, satu benda yang sikit saja untuk Allah berikan kita keinsafan. Kan, keinsafan bahawa kalau datang kiamat lagi dahsyat, tak ada siapa pun datang nak dapat datang tolong kita. Sebab masing-masing sibuk untuk menyelamatkan diri masing-masing. Kan, jadi sebab itu kita jangan rasa nak marah apabila kita diberikan bencana sedangkan orang lain tak diberikan bencana. Sebenarnya kita diberikan bencana ini untuk memberikan peluang orang lain untuk menabur jasa, buat infak, hulur bantuan akan kepada kita. Di situlah sebenarnya indahnya satu kehidupan yang meningkatkan rasa salin ambil berat, cakna, prihatin, lepas tu ukhuwah yang terjalin. Jadi itu tujuannya, ada sebabnya. Jadi jangan kita jadi orang yang kita rasa bahawa kita saja kena, Allah itu tidak adil. Sebenarnya tidak, ya. Keadaan sebegitu sebenarnya Allah jadikan kita sebagai asbab untuk beri kesedaran kepada kita, meningkatkan darjat dan keimanan kita, dan juga memberikan kesedaran. Dan bukan kita saja diuji, orang yang sedang tidak diuji, yang tidak ditimpa musibah itu juga sedang diuji. Mereka diuji, kau ada duit lebih, ada tak kau sanggup menyalurkan bantuan, kan? Atau kau ni sebenarnya kedekut, kan? Misalnya, jadi kita kena faham mereka juga sedang diuji. Jadi oleh itu bila turun sesuatu musibah, semua manusia diuji sebenarnya. Betul cakap doktor. Betul. Bukan orang yang terlibat dengan banjir ataupun sebarang bencana yang yang diuji. Sebenarnya kita yang terselamat, ataupun macam saya kan, saya kat Shah Alam juga, dan alhamdulillah saya terselamat. So bukannya saya pun tak diuji, saya
kita bantu tak orang, kan. So jangan ingatkan ujian tu hanya untuk mangsa, tapi kita semua pun diberi ujian dan kita semua perlu muhasabah diri juga. Bukannya orang tu menjadi mangsa, mungkin dia pernah buat apa-apa so dia dapat bencana. Bukan, ini untuk kita semua. Okay, alright. Doktor, kan sekarang ni kita dah masuk tahun baru. Jadi boleh tak doktor, macam tadi doktor ada explain, doktor ada cakap kita muhasabah sendiri apa semua kan. Kau ada lagi isi tambahan untuk motivasikan diri sendiri, contohnya untuk ketua keluarga dan juga sekaligus untuk isteri dan anak-anak untuk membina semangat diorang sempena kita sekarang tahun baru, dah lah kita mulakan tahun baru, selalu kita datang dengan semangat. Sekarang ni bila dah kena bencana ni, so macam mana pula dengan kehidupan baru ni setelah dilanda musibah, dengan harta benda ni macam mana? Okey, kalau kita tengok, kita semua datang dengan tidak ada apa-apa. Semua kita ni datang dengan tidak ada apa-apa. Kita bermula daripada tiada apa-apa, kosong sebenarnya. Daripada situ kita hidup, kita berusaha dan kita dapat. Baik, apabila kita ditimpa musibah dan kita terpaksa bermula balik dengan kosong, kita tak tahu apa yang Allah nak bagi pada kita. Kan? Sebab itu apabila Allah kata bila kita ni sabar, Allah bagi ujian dan sebagainya, Allah akan ganti dengan nikmat yang lebih besar kan. Jadi maksudnya tadi kita tak tahu apa yang nak datang. Mungkin Allah ambil daripada kita tapi yang Allah nak bagi tu nanti lebih besar lagi. Kan? Lebih berjaya lagi. Kalau sebelum ni kita kata bisnes kita habis. Tetapi mungkin yang Allah nak bagi selepas ini satu bisnes dalam bentuk yang lebih besar lagi pendapatannya. Kita tak tahu, ya, jadi apa yang boleh kita lakukan, kita kena ada faith, keyakinan, kepercayaan, keimanan terhadap apa yang Allah timpakan, dan kita kena yakin bahawa apa yang Allah akan berikan kepada kita itu lebih besar lagi. Jadi kita jangan putus asa daripada mengharap rahmat Allah. Satu, okey, kita kena hope ni mengharap. Jangan expect ni kita jangka macam seolah-olah dapat, nanti tak dapat kita kecewa. Kan kita meletakkan harapan. Jadi kita berdoa supaya Allah berikan kita kemudahan, supaya Allah lorongkan kita kepada satu jalan yang mudah untuk kita dapat rezeki, luaskan rezeki kita dan sebagainya. Jadi kita bermulalah dengan apa yang boleh kita mulakan. Mungkin walaupun bermula dengan rumah kosong dan sebagainya, perlahan-lahan mungkin Allah akan murahkan, luaskan rezeki kita. Kita dapat masuk perabot yang baru, peti ais baru, dapat masuk dapur baru, kita dapat cat rumah baru. Semua tu sebenarnya itu Allah akan hantar rezeki. Tengok-tengok rumah kita semua dalam keadaan baru, kan? Itu kita tengok mana datang, Allah hantar rezekinya, kan? Jadi oleh sebab itu kita jangan kita kecewa dengan apa yang hilang, tetapi kita percaya akan banyak lagi benda yang nak datang. Jadi kita bina sajalah keluarga kita, buat bisnes balik macam biasa, pergi kerja balik macam biasa, ya. Jangan kita terlalu nak meratapi. Apa yang paling penting dalam rumah kita ada benda-benda yang asas. Benda-benda asas apa dia? Tempat untuk kita berlindung, kemudian makan minum yang cukup. Itu dan pakaian, kan? Cukup yang itu. Dan bila sebut pakaian ni, satu saya nak beritahu juga, kan? Pertama saya nak pesanlah kepada orang yang nak memberikan bantuan, kan? Berilah yang elok-elok. Janganlah kita berikan bantuan tu pakai yang boleh jadi kain buruk, kan? Yang dah orang kata compang-camping, yang dah pun kain tu pun dah lunyai, kan? Kita hantar tu boleh jadi kain buruk aja, kan? Mereka ni pun manusia, mangsa ni pun ada hati dan perasaan, kan? Takkan pada saya kalau nak bagi, kalau kita rasa kita tu beli pakaian dekat bandel, pakaian yang murah-murah, kan? Pergi hantar, sekurang-kurangnya benda tu benda baru, kan? T-shirt baru kita hantar dekat dia, kan? Bagi dia, biar ada tag tu tak cabut lagi. Biar jangan cabut lagi. Jadi dia tahu, oh ini baru ni, kan?
Dia bukan soal harga, dia tengok baru tu pun sukanya dapat benda baru, t-shirt baru, ya, pergi hantar kain batik yang baru, 2-3 kodi, hantarkan plikat, hantar selimut, bagikan apa tuala wanita, lampin bayi, ya. Hantar benda yang baru. Jangan kita hantar benda-benda yang dah terpakai kan. Ni saya baru-baru ni saya tak sampai lagi ni, saya order 50 kotak berus gigi dan ubat gigi yang dah pack kecil-kecil ni. Okey, saya nak sedekahkan kepada mangsa kan. Tapi semua dalam pack cantik kan. Nanti dia orang dapat dia orang terus boleh berus gigi. Kalau katakan kita satu keluarga ada 5 orang, kita bagi 5 pack dan sebagainya. Dan itu dah saya tengah tunggu sampai kan, sebab saya dah order tak sampai lagi. Tapi benda-benda baru kita bagi. Jangan kita bagi benda-benda yang terpakai kan. Tapi kalau nak bagi yang terpakai, yang dalam keadaannya masih baru. Jangan keadaannya yang dah lunyai. Dan bagi mereka yang menerima, sebab banyak bantuan baju semua yang menerima, jangan kita jadi orang yang pakai buang. Ni ada juga. Kan yang jenis pakai buang, pakai buang. Esok datang lagi dia kata pakai buang. Dia tak nak basuh. Kan dia pakai buang aja. Jangan, itu namanya kita kufur nikmat. Kan, sedangkan benda tu masih elok, kan? Kita jadi orang yang kufur nikmat. Jadi apabila kita ni orang yang kufur nikmat, kita takut nanti Allah timpakan kita dengan ujian bertimpa-timpa. Kan, sebab kita kufur nikmat. Jangan kita jadi orang yang kufur nikmat, kita jadi orang yang sedar akan hakikat dan syukur. Sebab apa? Allah kata kalau kita syukur dengan nikmat yang kita ada, maka Allah akan tambah lagi nikmatnya. Jadi tak nak ke Allah tambah nikmat? Ini janji Allah, bukan janji manusia tau. Kan? Bukan manusia janji, bukan Dr. Tengku Asmadi janji, kan? Tetapi Allah yang janji. Allah kata kalau engkau syukur, aku tambah nikmat. Jadi kita jadi orang yang bersyukur. Tanda kita syukur, kita terima dengan ucapan terima kasih, kita terima dengan hati yang senang, kita jaga, kita hargai pemberian orang dan kita tak buat satu pembaziran, ya. Kita buat pembaziran misalnya bila dah makanan datang banyak, air mineral datang banyak, kita minum sikit kita letak, kita minum sikit kita letak. Lepas tu kita tak tahu mana satu yang kita minum, semua tak nak minum, dah takut itu orang punya, kan? Kalau tu ambil kan tanda ni botol aku kan, supaya ambil tali ikat sikit ke apa, tak kisahlah tanda kan, ambil getah ke kalau ada pen conteng sikit ke, tanda ni aku punya botol kan. Bukannya kita jadi orang yang kufur nikmat, minum sikit letak, lepas tu buang kan. Yang dibuang tu lebih banyak daripada yang diminum kadang-kadang tu kan. Jangan jadi orang yang kufur nikmat, ya. Kita kena hargai insya-Allah. Alright, okay. So, doktor, tanpa kita sedar, kita pun dah habis dah sesi kita hari ni. Dah penghujung dah kita kan. So, siapa yang dengar hari ni dapat banyak info daripada doktor. Dan juga yang masih dengar lagi sampai sekarang ataupun baru masuk ni, dah terlambat dah pula. Hari ni kita cakap tentang isu banjir. Iaitu keluarga talk kita, isu banjir, iaitu yelah kita tak sangka lah kan boleh tahun ni satu bencana besar untuk kita. Selain pada COVID, banjir juga turut terkesan untuk kita semua. So yang mana dengar sekarang ni yang baru masuk tadi tu, boleh share dulu video ni. So nanti boleh dengar balik dari awal ataupun segala ilmu yang kita dapat hari ni kita boleh share untuk orang lain juga untuk dengar kan. Okay, so terima kasih doktor. Doktor ada apa-apa nasihat untuk semua orang yang ada dekat luar sana untuk kata-kata akhir doktor? Bagi mereka yang mungkin berada di pusat-pusat pemindahan, pertamanya sekali jaga SOP. Kita tak nak jadi satu benda yang berganda-ganda. Dahlah kita dikena bencana, kita kena COVID pula, kan. Jadi jaga SOP kita, jangan kita bergerak tanpa jaga penjarakan sosial, tanpa pakai mask dan sebagainya. Jaga kita punya SOP kita satu. Yang kedua, ini sebab saya pernah pergi tengok tempat-tempat pusat pemindahan, saya pernah pergi buat motivasi dan sebagainya, kan. Jaga solat. Kadang-kadang ya, orang solat berjemaah dia duduk tepi tu sembang kan, merokok ya dan sebagainya, ada duduk bersembang buang masa. Bila kita kata jom kita solat sekali, tak apa, sila kan. Dia tak solat kan, kita solat, dia tak solat
Kan dia kata tak apa, sila-sila. Walhal ruang masih cukup untuk jadi untuk berjemaah dan sebagainya. Nampak sangat kita ni tak utamakan solat, sedangkan solat itulah sebenarnya yang akan membuka pintu rezeki, yang mendapat rahmat Allah, yang Allah nak pandang, kan. Jadi kita kena jaga solat. Solat awal waktu, jangan lengahkan solat, kan. Sepatutnya apabila kita ni semakin diuji, kita semakin dekat dengan Allah. Bila kita semakin diuji, kita mungkin terasa lebih sayang kepada Allah. Bila kita rasa diuji, kita rasa lebih bertaubat, lebih insaf, sepatutnya begitu. Jadi ya, itulah pesan saya kepada mangsa-mangsa, supaya ambillah nasihat saya ini untuk dilakukan supaya ya Allah turunkan pertolongannya dengan lebih pantas, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, terima kasih doktor untuk perkongsian kita hari ini, kan. Banyak sangat doktor bagi input-input yang nasihat-nasihat yang baik untuk orang ramai. Okey, so harap semua perkongsian doktor ni dapatlah memudahkan orang lain, dan juga ilmu-ilmu baru ni, kan, bolehlah dipraktikkan untuk semua orang. Okey. Alright, so terima kasih doktor untuk perkongsian hari ini. Okey, dan juga untuk orang ramai, terima kasih juga sudi dari awal sampai habis stay dalam kita punya keluarga talk hari ini. Okey, jadi saya rasa kita ending sampai sekarang, sampai kita ending sekarang. Dan juga siapa yang belum lagi follow social media keluarga yang macam saya sebut pagi tadi pula, awal tadi, so bolehlah follow, share, subscribe kita punya social media. Okay. Alright. So terima kasih doktor. Sekali lagi. Sama-sama. Alright. So bye. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay.